Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan yang bertajuk Kritikan Karya Sastra. Kod subjek BMMB 1104, pensyarah Encik Amir Hamzah bin Yaakob. Jadi, inilah ahli kumpulan kami iaitu yang pertama sekali, saya Faizal, yang kedua Arif dan Aswad. Seterusnya, ini ialah isi kandungan yang kami bincangkan iaitu pertama sekali, prosa moden, sinopsis novel, kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisian dan kritikan penilaian. Jadi, kami telah memilih prosa moden. Prosa moden mempunyai 3 jenis iaitu novel, cerpen dan drama. Dalam persembahan kami pada kali ini, kami telah memilih prosa moden jenis novel sebagai topik utama untuk kami kaji tentang kritikan yang ada. Novel yang telah kami pilih ini bertajuk Novel Jejak Mampus. Jadi, ini ialah sinopsis novel. Novel Jejak Mampus mengisahkan watak Zaha, seorang penuntut jurusan biologi Fakulti Sains Hayat di Universiti Teknologi Malaysia. Dia begitu obses dengan dunia serangga sejak kecil lagi. Minat Zaha terhadap dunia serangga, terutamanya ulat bulu dan rama-rama, makin mendalam hingga dia membina sebuah makmal kecil di sebelah rumahnya. Ibu Zaha, iaitu Kristina, seorang guru, beliau sentiasa memberikan galakan kepada Zaha untuk mengembangkan minatnya. Zaha seorang penuntut yang sangat berdedikasi. Zaha telah menerima banyak anugerah atas penyelidikan dan inovasi yang dijalankan bersama dengan pihak universiti. Terdapat pelbagai spesies ulat bulu yang dikumpulkan oleh Zaha di dalam makmalnya. Namun begitu, terdapat satu spesies yang paling disayangi oleh Zaha yang dinamakannya pus-pus. Keadaan fizikal pus-pus yang lemah membuat Zaha risau. Zaha mengambil keputusan untuk ke Pulau Pisang bersama dengan Fikri dan Malcolm. Zaha mahu mencari spesies baharu untuk dikelungkan dengan pus-pus. Dia bernasib baik kerana menjumpai seekor ulat bulu yang cantik yang dinamakan Morgan. Sesuatu yang aneh telah berlaku. Morgan mengalami perubahan iaitu pada sayap kecil di kiri dan di kanan abdomennya. Selepas itu berlaku sesuatu yang menggeparkan seluruh penduduk kampung Maju Jaya apabila beribu-ribu ulat bulu menyerang kampung tersebut. Penduduk kampung terkena penyakit. Dipin dan beberapa orang pemuda kampung datang ke rumah Zaha. Mereka menuduh Zaha sebagai punca serangan ulat bulu. Zaha melayari internet dan membaca buku tentang ulat bulu. Zaha menemui jawapan dan penyelesaian bagi masalah yang melanda. Zaha mengajak Fikri menemaninya ke Pulau Pisang. Jadi formula ciptaan Zaha akhirnya berjaya setelah dipatenkan. Formula Zaha menjadi produk yang dikomersialkan dan diberi nama Mompus. Nama Mompus ini ialah gabungan antara ulat bulu Morgan dan pus-pus yang telah dijejaki sekian lama. Akhirnya, melalui proses eksperimen yang rumit, maka terhasillah racun serangga khusus untuk membunuh ulat bulu berintik hitam yang telah menyerang penduduk kampung Maju Jaya. Pada akhir cerita, Zaha berjaya menerima anugerah beasiswa kerusi Chancellor daripada University of Oxford, London. Majlis tersebut menjadi detik yang paling menggembirakan Zaha kerana anugerah tersebut disampaikan sendiri oleh ayahnya, Dr. Baharudin Yan, yang kini menjadi tenaga pengajar di universiti tersebut. Kegembiraan Zaha semakin bertambah apabila bapa yang sangat dirinduinya telah melamar ibunya semula. Serangan ulat bulu berintik hitam mempunyai hikmah yang tersembunyi. Mompus berhasil bukan sahaja menyelamatkan nyawa tetapi telah menyambung hubungan yang sekian lama. Seterusnya, kritikan sanjungan melalui penerapan nilai murni, nilai keberanian yang dipaparkan oleh pengarang melalui watak Zaha. Zaha dan rakan-rakannya berani untuk menjelajah beberapa kawasan untuk mencari spesies serangga demi kajian tersebut. Sebagai contoh, Zaha, Fikri dan Malcolm Tan telah ke Pulau Pisang untuk mencari spesies baharu ulat bulu walaupun Pulau Pisang itu sangat misteri dan berbahaya. Peristiwa ini telah menunjukkan keberaniannya dalam berusaha untuk mencari kejayaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah seperti berusaha untuk mendapatkan formula bagi melawan serangan ulat bulu kepada orang awam.
Antara nilai kemasyarakatan yang terdapat dalam novel Jejak Mampus ini ialah semangat bermasyarakat. Sebagai contoh, Zaha amat bersimpati terhadap nasib penduduk kampung Maju Jaya yang menghidap pelbagai penyakit seperti sik kulit apabila diserang ulat bulu berintik hitam. Sebagai ahli masyarakat yang prihatin, dia berusaha untuk mencari penawar agar wabak tersebut dapat dibendung. Seterusnya, kritikan teguran. Kritikan teguran terdapat dalam novel Jejak Mampus ialah watak utama itu sendiri, iaitu Zaha, tidak memupuk sikap jujur dalam diri sendiri. Contoh peristiwa yang terdapat ialah Zaha dan rakan-rakannya menjelajah ke Pulau Pisang untuk mencari spesies baharu ulat bulu, walaupun Pulau Pisang sangat misteri dan berbahaya tanpa pengetahuan ibunya sendiri. Peristiwa tersebut jelas menunjukkan sifat Zaha yang tidak jujur pada ibunya. Zaha sanggup pergi ke Pulau Pisang bersama rakan-rakannya tanpa pengawasan orang dewasa. Teguran yang boleh dikupas ialah sikap Zaha merupakan ciri-ciri yang kurang baik dan tidak patut dicontohi oleh para pembaca. Selanjutnya, kritikan saranan. Dalam konteks ini, penulis karya novel Jejak Mampus tidak sepatutnya meletakkan sikap negatif iaitu mementingkan diri sendiri dan tidak bertanggungjawab dalam karya ini. Malah, teks mementingkan diri sendiri dan tidak bertanggungjawab akan mengundang unsur-unsur negatif dalam karya seperti gaya bahasa, plot, teknik dan watak serta perwatakan yang dimainkan dalam karya ini. Contoh peristiwa yang terdapat ialah Profesor Dr. Baharudin, iaitu ayah kepada Zaha dan bekas suami kepada Puan Kristina telah meninggalkan anak dan isterinya tanpa sebarang cerita. Berdasarkan contoh peristiwa ini, saya ingin memberi saranan bahawa penulis sepatutnya tidak terlampau menerapkan sikap yang tidak baik dalam diri seorang bapa. Malah sebaiknya penulis perlu sekurang-kurangnya menzahirkan sedikit rasa empati dengan membenarkan seorang bapa mencari kembali di mana keberadaan anaknya. Baiklah, kita akan pergi kepada kritikan pendekatan melalui watak dan perwatakan, iaitu watak utamanya adalah Zaha, anak kepada Kristina dan Profesor Dr. Baharudin. Okey, kita dapat lihat di sini terdapat 4 contoh, iaitu yang pertama ialah seorang yang menyayangi ibunya. Contohnya, Zaha amat menyayangi ibunya Kristina yang telah mengasuhnya sejak ditinggalkan oleh ayahnya. Okey, peristiwa yang kedua ialah seorang yang menghargai masa. Contohnya, Zaha menggunakan cuti semestinya dengan bermanfaat. Dia telah bersama-sama rakannya berkunjung ke hutan paya bakau di Tunjung Pelai untuk mencari spesies baharu ulat bulu. Yang ketiga ialah seorang yang bertanggungjawab. Zaha bertanggungjawab dalam mencipta penawar bagi menyelesaikan masalah ulat bulu di kampung Maju Jaya. Yang keempat ialah seorang yang sabar. Contohnya, Zaha begitu sabar mencari formula untuk menyelamatkan penduduk kampung daripada serangan ulat bulu. Seterusnya kita pergi kepada kritikan penganalisian. Dalam novel ini terdapat satu watak sampingan yang menjadikan novel ini lebih menarik minat pembaca untuk mengetahui sehingga ke pengakhir novel ini. Hal ini kerana penulis telah mewujudkan beberapa watak yang menarik yang telah saya analisis terhadap watak sampingan ini. Watak sampingan ini ialah Ripin yang merupakan seorang penduduk kampung. Contoh peristiwa ialah yang pertama, Ripin menuduh Zaha sebagai punca ulat bulu menyerang kampung Maju Jaya. Yang kedua ialah Ripin cemburu akan kejayaan Zaha yang sering mendapat anugerah dan peringkat. Yang ketiga ialah Ripin bertindak mencederakan Zaha dengan melibaskan pisau lipat kepada Zaha. Peristiwa tersebut telah cukup untuk membuktikan bahawa watak Ripin merupakan watak yang dapat menarik perhatian pembaca kerana konflik di antaranya dengan watak utama iaitu Zaha yang seringkali menimbulkan kemarahan pembaca terhadap Ripin yang sering menjadi musuh kepada Zaha. Akhir sekali ialah kritikan penilaian. Novel Jejak Mampus ini memaparkan kedaifan dan kelebutan hati seorang isteri kerana begitu mudah untuk memaafkan bekas suaminya itu. Walaupun suaminya itu tidak pernah sekalipun peduli tentang kehidupan mereka setelah mereka berpisah. Contoh peristiwa saya dapat gaji ialah Kristina tidak pernah menyimpan perasaan dendam terhadap bekas suaminya iaitu Baharudin. Malah telah memaafkan bekas suaminya itu. Okey, berdasarkan teks di atas, terdapat kelemahan watak Kristina sebagai bekas isteri Dr. Baharudin yang daif dan mudah untuk memaafkan bekas suaminya, di mana sepatutnya penulis perlu lebih memaparkan watak Kristina sebagai seorang yang tegas dalam perkara berkaitan tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya, agar para suami di luar sana tidak mengambil mudah tentang perkara berkaitan dengan anak mereka
dan kemaafan itu tidak sepatutnya diberikan dengan begitu mudah kepada bekas suaminya itu. Sekian, terima kasih.